Salam sejahtera langsung dari Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Hari ini hari keempat mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi penggal ketiga Parlimen ke-14. Mengikut aturan mesyuarat hari ini, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz akan memberi penerangan mengenai pakej-pakej bantuan ekonomi. Untuk pengetahuan saudara, sejak bermulanya pandemik COVID-19, 8 pakej rangsangan ekonomi telah diperkenal. Terkini iaitu bulan lepas, pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih berjumlah 150 bilion ringgit diperkenal bagi memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat. Baru-baru ini, Perdana Menteri menyatakan kerajaan masih ada ruang fiskal bagi membiayai pakej rangsangan ekonomi dalam membantu rakyat yang terjejas akibat penularan COVID-19. Saudara, selepas penerangan Menteri Kewangan, diikuti ahli-ahli yang berhormat meminta penjelasan dan memberi pandangan. Selepas itu, Menteri Kewangan akan menjawab isu-isu yang dibangkitkan sebelum sesi penggulungan. Baik, semalam Menteri Sains Teknologi dan Inovasi YB Khairi Jamaluddin telah memberi penerangan berkaitan program vaksinasi. Antara perkara yang difokuskan adalah jumlah bekalan vaksin yang diterima Malaysia setakat ini mencecah 26.4 juta dos. Khairi turut memaklumkan jumlah vaksin yang diterima negara adalah mencukupi bagi keperluan 130.3% populasi rakyat Malaysia. Pemberian vaksin semenjak permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK pada Februari sehingga Jun lalu adalah sekitar 8 juta dos. Peruntukan keseluruhan PICK berjumlah 5.8 bilion ringgit. Ketika sesi penggulungan semalam, YB Khairi Jamaluddin memberi jaminan sektor pendidikan vaksin untuk sektor pendidikan akan disegerakan. Namun beliau menyatakan kerajaan mengambil keputusan menangguhkan pemberian vaksin kepada remaja yang berumur antara 12 hingga 17 tahun. Ini berikutan berdasarkan syur kumpulan penilaian teknikal vaksin. Semalam, kejayaan kerajaan meningkatkan kadar vaksinasi secara segera di negara turut dipuji ahli Parlimen Pembangkang. Baik saudara, kita melihat dari segi pengagihan vaksin kepada setiap negeri pula dilakukan secara seimbang. Ia mengambil kira jumlah vaksin dari pembekal, populasi setiap negeri dan nilai ambang yang ditetapkan di bawah Pelan Pemulihan Negara. Tindakan itu bagi memastikan setiap negeri dapat beralih dari satu fasa kepada fasa dalam tempoh tidak jauh berbeza daripada negeri lain. Setakat ini, Lembah Kelang menerima dos vaksin tertinggi diikuti Sarawak dan Johor 2 juta dos. Saudara, kami akan bawakan secara langsung mesyuarat khas Dewan Rakyat di TV1 dan berita RTM 10 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala di aplikasi RTM Klik dari pukul 10 pagi hingga Dewan ditangguhkan sekitar 5.30 petang nanti. Baik, kita terus ke Dewan Rakyat bagi mengikuti penerangan Menteri Kewangan. Peraturan mesyuarat, Tuan Yang Ketua. Yang Amat Ketua Bangkang. 14 G dan I. Ini ramai ahli yang berhormat yang tidak dapat kesempatan menyampaikan pandangan mereka dalam sesi ini kerana sangat terbatas. Saya faham kekangannya dan saya setuju dengan apa yang diumumkan oleh Yang Dipertua sebelum ini bahawa ada kekangan bersabit dengan ketetapan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan mengenai COVID. Tapi saya minta pertimbangan Yang Dipertua bincang dengan Menteri untuk menambah hari. Umpamanya isu pendidikan tak dapat dibahaskan secara terperinci. Beberapa isu kesihatan dan COVID juga
ramai yang tak dapat menyampaikan pandangan. Jadi kalau boleh, dengan semua perbatasan waktu 3 jam, 4 jam untuk hari-hari berikut, itu kita boleh terima. Tapi saya minta pertimbangan kerana ramai ahli yang berhormat tidak dapat menyampaikan pandangan mereka. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Bangkang. Secara kebetulan saya pun nak menyatakan sesuatu tentang masa ni. Tuan Yang Di-Pertua. Sekejap. Tentang masa ni terdapat banyak orang kata persepsi yang tak betul lah di luar sana. Boleh jadi juga kerana diperbincangkan pun dengan secara yang salah dalam Dewan ni. Sebenarnya bukanlah menjadi kuasa saya untuk menambah masa, ya. Aturan 12.1 mengatakan tiap-tiap persidangan majlis hendaklah dimulakan pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari dan disambung semula dari pukul 2.30 petang hingga 5.30 petang atau lebih awal lagi setelah selesai atau ditangguhkan urusan dalam aturan urusan mesyuarat. 12.3 pula mengatakan, ini kuasa saya, Tuan Yang Di-Pertua boleh melanjutkan masa mesyuarat selepas pukul 5.30 petang atau selepas apa-apa masa yang telah ditetapkan oleh majlis mesyuarat setakat yang tidak melebihi 15 minit saja. Itu saja kuasa saya. Itulah sebab pada hari-hari, tiap-tiap hari bila saya duduk yang terakhir itu, pengurusikan mesyuarat, saya terus gunakan kuasa ini, budi bicara ini untuk melanjutkan masa hingga pukul 5.45. Maksimum. Saya pun dah kata banyak kali tentang perkara ini. Okey. Tapi sekejap. Tapi 12.1 ada proviso. Ya. Provisonya mengatakan sebegini. Saya petik. Dengan syarat bahawa sesuatu usul yang akan diputuskan tanpa pindaan atau bahasan boleh dikeluarkan oleh seorang menteri pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan untuk mengubah waktu persidangan majlis. Jadi terpulanglah sebenarnya kepada Yang Berhormat Menteri untuk berbuat demikian sekiranya beliau mendapati sesuai dan beliau setuju dengan perkara untuk memanjangkan atau memendekkan ataupun meminda waktu persidangan. Ya. Itu saya nak bagi penerangan lah. Jadi kalau terdapat apa-apa cadangan seperti yang Berhormat Ketua Bangkang nyatakan tadi, maka perlulah dibincangkan dengan Yang Berhormat Menteri lah. Bagi saya, kalau ada usul tersebut, maka saya ikutlah keputusan Dewan. Ya. So saya nak sekali lagi lah saya nak tegaskan bahawa kuasa ni bukan kuasa saya. 15 minit dah saya maksimum dah. Itu kuasa saya. Saya harap penerangan tersebut diterima oleh Yang Berhormat. Speaker, mungkin boleh bagi ruang untuk kami merayu kepada Menteri. Yang Berhormat perlu tekan sekali lagi. Cepat. Saya terima baik penjelasan Yang Di-Pertua. Sebab itu saya sebut di sini bahawa Yang Di-Pertua selaras dengan menteri berkenaan. Oleh kerana menteri berkenaan yang ada, saya pun penjelasan ataupun jawapan daripada beliau atas pertimbangan permohonan ramai ahli yang berhormat untuk membolehkan lebih ramai mengambil bahagian dalam penerangan atau perbincangan. Kalaupun ditambah hari, tidak semestinya 10 sampai 5.30. Maka kalau nak dikatakan ikut kekangan yang ditetapkan di tempoh masa pun tidak apa. Tapi itu yang kita pohon pertimbangan. Kalau boleh Tuan Yang Di-Pertua izinkan Menteri beri penjelasan sekarang, saya hargai. Speaker. Tuan Yang Di-Pertua. Saya rasa Speaker. Yang Berhormat yang belakang tu tadi. Batu. Bayan Baru. Pasir Gudang dulu dan Bayan Baru. Yang belakang Yang Berhormat. Pasir Gudang dulu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. 3 minit saja. Pasir Gudang ingin mengukuhkan satu perkara penting. Hari ini, merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan,
Hari ini 29 hari bulan Julai. Dimaklumkan dalam Dewan ini, proklamasi darurat tidak akan disambungkan, maknanya akan tamat pada 1 Ogos yang dekat ini. Jadi saya ingin membantu Dewan dan membantu juga kerajaan. Kita di sini dua-dua pihak bersetuju bahawa proklamasi darurat ini nak dibatalkan, revoke atau annulment. Dua-dua kita bersetuju. Dan ordinan darurat ada 7 saya lihat yang telah dibentangkan atas meja kita dan telah dimaklumkan kabinet telah membatalkan. Itu bagus. Kami setuju. Tetapi ada baiknya prosedur pembatalan proklamasi darurat dan juga ordinan-ordinan itu kita buat mengikut due proses perlembagaan dan undang-undang yang betul dengan tertib. Dan kalau boleh Tuan Yang Dipertua, kita akan bagi ruang untuk Menteri Kewangan membentangkannya, tak ada masalah. Tapi kita selesaikan perkara ini. Banyak implikasinya jika proklamasi darurat dan ordinan ini tidak dibatalkan dengan tidak teratur, akan timbul banyak masalah. Jadi saya mohon pada Yang Dipertua, kerana proses undang-undang itu bukan berada di tangan kabinet, tetapi dalam Dewan Parlimen ini, dan perlembagaan itu supreme. Jadi saya mohon, terima kasih kepada pihak Dewan dan kerajaan yang telah membentangkan dokumen-dokumen itu atas meja kami. Saya mohon sedikit masa Dewan ini, kita bincang sedikit, sama-sama kita tamatkan, kita batalkan, kemudian kita kemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenan. Due proses itu kita lakukan sebaik-baiknya untuk rakyat dan negara kita. Terima kasih, Tuan Speaker. Speaker. Saya perlu Speaker. perlu jawab. Belakang. Saya Speaker. perlu jawab Yang Berhormat Pasir Gudang dulu. Boleh? Apakah perkara yang sama? Speaker sini belakang. Perkara sama? Perkara sama. Kalau perkara sama, Pucung? Sini sama. Perkara sama? Speaker. Speaker tak nampak belakang. Ya, thank you. Saya Thank you, pasal mic ni, kalau 4 orang atau lebih tekan butang yang pada masa yang sama, dia akan tak bunyi terus. Saya faham. Jadi, Tuan Dipertua, saya telah pun masukkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 261Q dan juga dibaca bersama 3612 usul pagi semalam. Jadi saya hanya minta adakah satu keputusan dibuat berkenaan perkara itu, Tuan. Terima kasih. Maaf, YB, belum. Saya baru dapat surat penjelasan dari YB Menteri pagi tadi. Beri saya sikit masa lagi untuk baca penjelasan itu semua. Kemudian saya akan buat keputusan. Boleh saya dapat Speaker, paling kurang sini, Hari inilah. more or less when? Today. Speaker. Sepang juga, serupa. Tapi Ya. saya nak kena jumpa Sepang sikit untuk discuss pasal permohonan Sepang untuk saya recuse tu. Boleh saya jumpa YB Sepang lepas pukul 11 nanti. Ya? Speaker, batu belakang. Terima kasih, Tuan Speaker. Tak, saya nak kena jawab Yang Berhormat Pasir Gudang dulu. Berhormat Pasir Gudang. Ya, terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang kerana menimbulkan. Kita cadangkan Tuan Speaker, kita dengar dulu susul pasal noti 20 atau 12 ni. Tumpang saya ingat Yang Berhormat Pasir Gudang ni sebab saya ni impromptu ni ya. Tumpang saya ingat. Mengenai apa yang Berhormat Pasir Gudang timbulkan itu ialah mengenai 1503 lah sebenarnya. Ya. Saya tak boleh buat interpretasi 1503 sebagai seorang peguam lah dalam Dewan ni, kerana itu bukan kuasa saya. Tapi sefahaman saya 1503 tu dia ada 3 elemen. Satu elemen dia kata proklamasi darurat atau apa-apa ordinan yang dibuat mestilah dibentangkan di dalam Dewan apabila Parlimen bersidang. Late before the Parliament. Satu. First element.
Bahagian kedua pada 1503 itu, bahagian keduanya frasanya ialah unless sooner revoked. Unless sooner revoked. Ya. So jadi nombor satunya perlu dibentangkan, must be late. Nombor dua, frasa yang penting ialah unless sooner revoked. Frasa yang kedua yang penting. Ya. Kemudian frasa yang ketiga, elemen yang ketiga yang menjadi buah perbincangan kita selalulah. The house may, both of the houses may resolve to annul. Ya, so ada tiga elemen ya. Satu, must be laid before the house, mesti dibentangkan di dalam dewan. Kedua, unless sooner revoked, ya, kecuali telah dibatalkan terlebih awal. Ketiga, kedua-dua dewan boleh menetapkan atau membuat ketetapan atau resolusi lah ya, untuk dalam bahasa Inggerisnya annul atau dalam bahasa Malaysianya ungkai. Ya. Okey. Keperluan untuk membentangkan proklamasi darurat ataupun ordinan-ordinan yang telah dibuatkan itu adalah amat terang dan nyata dalam 1503. Ya. Tetapi persoalannya sekarang, apakah ianya perlu didebat, dibahas dan sebagainya. Ini pendapat saya. Pendapat saya. Perlembagaan persekutuan itu adalah satu undang-undang yang amat spesifik. Penggunaan bahasa yang digunakan di dalam perlembagaan persekutuan itu amat spesifik. Ya, it is chosen deliberately, dengan izin. Semua perkataan tu is chosen deliberately. Deliberately. So di dalam 1503 penggunaannya pun very deliberate. Must be laid. Dia tak kata must be table. Sebagai contohnya. Kita buat comparison ya dengan artikel 100. Artikel 100 mengenai supply bill. So dia kata every year there must be a supply bill table. So bila jadi bill tu dia rang undang-undang lah. Bila rang undang-undang tu of course kita kena ada bacaan pertama, bacaan kedua, bahas, jawatan kuasa dan bacaan ketiga. Because dia kata supply bill. Ya. Kita kontraskan kepada artikel 90 sekejap 99 ya, sebagai comparison lah yang Muhammad. 99 merujuk kepada annual financial statement. Annual financial statement. So dia kata 99.1, the Yang di-Pertuan Agong shall in respect of every financial year cause to be laid before the House of Representatives a statement of the estimated receipt and expenditure of the Federation. So again 99 dia tak kata bill. Dia very specific, dia kata lay. So every year masa bajet tu kita lay. Government akan lay lah annual financial statement ni. Dan apabila lay tu tak adalah pembahasan mengenai annual financial statement tu. Kita cuma ada pembahasan mengenai bajet saja. So that's why I said the constitution ni dengan izin menggunakan perkataan-perkataan yang amat spesifik. And these words dengan izin are chosen deliberately. It's not willy-nilly. Deliberately. Dia ada maknanya yang tersendiri. Maknanya yang tersendiri. So 1503 dia kata lay. Saya bagi lagi satu contoh. YB Puchong. YB Puchong seorang peguam perlembagaan. Saya bagi lagi satu contoh. Kalau kita pergi ke macam SPR, masa saya kat SPR dulu, Schedule 13. Schedule 13 mengenai schedule ke-13 mengenai delimitation or rather redelineation lah. Redelineation ya. So kalau kita pergi ke section 9 schedule 13, dia kata
as soon as maybe after the Election Commission have submitted their report to the Prime Minister, report mengenai redelineation tu, under Section 8, quote ya, ini penting, he shall lay the report before the House of Representatives. The Prime Minister must lay the report before the House of Representatives together, except in the case where the report state no alteration is required to be made. Okay, he shall lay with the draft of an order to be made under Section 12. Okay, again, bila dia lay the report tu takkan dibahas. Takkan dibahas. Tapi kita perlu ke Section 10. If any draft order referred to in Section 9 tadi is approved by the House by resolution supported by the vote of not less than 1/2 of the total number. So again, walaupun report tu delay, tapi draft order tu dia kena ada resolution of not less than 1/2 of the total number of members of the House to approve. So again, dia deliberate. Dia apabila delay, dia kata report tu lay, tapi draft order yang dilampirkan tu mesti di approve. So again, bila perlembagaan tu memerlukan approval, dia akan kata either through a bill or through a draft order dan sebagainya. Ya. Jadi pada pendapat saya hak untuk revoke tu dia kata unless sooner revoke. Unless sooner revoke tu under 1503 dia membayangkan satu keadaan di mana ianya di-revoke walaupun belum ke Parlimen. Itulah pemahaman saya. Tapi of course terpulanglah kepada pihak kerajaan, pihak menteri untuk mengambil tindakan yang mereka fikir mengikut Perlembagaan Persekutuan. Tuan Speaker, bukan untuk saya. Tuan Speaker benarkan ujahan rengkel balas ujahan tambahan saya, Tuan Speaker. Tuan Speaker, iaitu begini, Tuan Speaker, penting kita sentuh perkara ini untuk nak tolong Dewan ini. Dalam ordinans ini ada menyebut tentang pilihan raya kecil Sarawak. Faham. Jadi pada 21 tu maknanya perlu diadakan. Itu saya tak tahulah. Jadi ini implikasi pertama. Yang kedua tentang kumpulan wang amanah nasional KWN melibatkan 5 bilion. Itu saya tak boleh jawab lah, Baby. Sebab itu kita kena tengok perkara ini. Yang 3,000 orang, kalau tidak pun beratus orang yang kena compound. Kuantum compound itu ada yang 10,000 dan sebagainya. Yang Muhammad, itu sebab saya kata hari Isnin ni kita bincang semua tu. Hari Isnin sudah. Ya. Darurat sudah tamat pada. Sudah akademik yang Arif, Tuan. Yang Muhammad. Yang Muhammad. Agenda mesyuarat khas 11.3 bukan agenda saya. Saya dah kata banyak kali. Lagi satu saja poin. Banyak kali dah saya dah kata. Jadi sebab masalah yang saya hadapi ini ialah perkara-perkara yang dibangkitkan tu dan saya telah terangkan banyak kali. Ya, bukan agenda saya dan saya tak tetapkan agenda. Saya faham, Tuan Speaker. Saya nak tolong kerajaan di sebelah sana. Urusan. Tuan Speaker, satu last point. Tuan Speaker, Yang Muhammad Pucung pula, maaf. Lepas itu beras Datuk. Yang Muhammad Pucung, ya. Lepas itu beras. Terima kasih. Muah. Tapi sebelum beras saya rasa muah dah bangun Speaker, awal. batu tunggu daripada tadi. Pucung dulu. Boleh saya teruskan? Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya terima apa yang disebut tadi oleh Tuan Speaker sebagai pandangan daripada Tuan Speaker. Memang sebagai peguam, Tuan Speaker ada kelayakan dan juga ada pengalaman dalam perkara-perkara ini. Dan yang penting, Tuan Speaker telah pun membuat rojokan kepada beberapa pasal di dalam Perlembagaan Persekutuan yang menunjukkan juga perkataan late tersebut dengan jelas wujud dan dengan sedemikian diberikan takrifan seperti mana dalam konteks peruntukan tersebut. Sepahaman saya lah. Saya terima. Tapi ada 3 perkara yang ingin saya bangkitkan. Satu, Tuan Speaker, adalah sebagai Tuan Speaker yang mempengurusikan Dewan Yang Mulia ini, saya rasa Tuan Speaker, apabila Tuan Speaker boleh memberi pendapat yang menunjukkan bahawa ada beza dalam pendapat itu,
Kerana di sini dan saya akan menjelaskan selepas dengan singkat apakah pendapat saya. Maka kalau ada perbezaan pendapat, itu sudah mencukupi untuk Tuan Speaker buat keputusan supaya usul saya dibenarkan dan perkara ini dibahaskan. Because at this point, usul bukan soal Tuan Speaker buat keputusan. Usul yang mana? Usul saya di bawah 36. Usul yang terhadap... Ya, so jadi itu menjadi yang sudah saya filekan semalam. Jadi when the Speaker is of the view that there is an issue to be tried or to be debated, dan saya rasa di sini ada, then that in itself is sufficient for Tuan Speaker to allow the motion to be debated and then let it be resolved there. That's number one. Number two, Tuan Speaker, berkenaan dengan perkataan yang digunakan secara khusus di dalam artikel 1503. Tuan Speaker, ya, ada disebut di situ perkataan late. Ya. Tetapi Tuan Speaker, kita kena faham bahawa ruling dibuat oleh Tuan Speaker dengan menggunakan Standing Order 100, Peraturan Mesyuarat 100, yang cukup jelas menyatakan seperti berikut, saya baca, bahawa semua perkara yang tidak disyaratkan terang-terang dalam peraturan ini dan semua berkenaan dengan menjalankan peraturan ini pada perkara yang satu persatunya hendak diaturkan menurut cara yang tidak berlawanan dengan peraturan ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuan Ketua dari satu masa ke semasa. Jadi dalam keadaan ini, Tuan Speaker buat keputusan supaya kita dibenarkan untuk berhujah, berbahas. Di situlah Tuan Speaker saya tanya, kenapa kalau boleh dibahas tidak dibuat keputusan bahawa kita juga boleh buat undi? Ini perkataan dia. So if Tuan Speaker has exercised discretion to allow a debate, then the question is, why not exercise a discretion to allow a vote? Dan ini adalah sebab saya bawa hujahan itu. Tuan Speaker, kalau kita terima bahawa kalau satu perkataan spesifik yang ditafsirkan digunakan, kita kena ikut, maka perkataan revoke, Tuan Speaker, juga telah pun ditafsirkan di dalam kes Teh Cheng Po. Revocation is by the king. Jadi kenapa kita tidak memberikan penekanan itu kepada artikel 1503? Kenapa ada perbezaan? Boleh saya jawab? Just one last point, Tuan Speaker. Dan dalam keadaan tersebut, Tuan Speaker, saya merujuk kepada artikel 1503. Kerana 1503, Tuan Speaker, saya setuju dengan apa yang Tuan Speaker buat. We break it down into 3 parts. If there is no revocation, Tuan Speaker, the second part comes in, which means that there has to be a motion. And if there is a motion, ada usul, that motion must be debated and voted on. That is why, Tuan Speaker, kita minta untuk satu ruling berkenaan dengan revocation. Kerana kerajaan kata sudah di-revoke. Kita semua tahu memang belum. Kerana prosedur tidak diikut. That's why they are running all over the place now to try and get things done. But, Tuan Speaker, if there is no revocation, then there must be a motion filed for the purpose of it being annulled. Dan kita perlukan masa untuk itu. That's why, Tuan Speaker, I echo the words of Sempurna. What is important here, Tuan Speaker, sangat penting adalah kita ini kena faham dan memberikan perhatian kepada pengasingan kuasa. Kuasa yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong adalah kuasa yang terjamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. We cannot, Yang Arif, Tuan Speaker, we cannot ignore it. We must give it effect. Jadi, it is in that context, Tuan Speaker, that I have a response to it, Tuan Speaker. I hope Tuan Speaker understands. I see where Tuan Speaker is coming from a legal point of view. Tetapi kepada saya, yang sangat penting adalah isu sama ada pengasingan kuasa dan setakat mana Dewan ini menghormati Perlembagaan Persekutuan, menghormati institusi Yang di-Pertuan Agong, dan juga Parlimen. So this is the reason why saya minta supaya usul saya dibenarkan. Kita debate. Pucung kena. Pucung dengan izin, Pucung just want to just Pucung tadi. YB Muar dah tunggu lama. Lepas ni YB beras sempurna. Speaker saya YB beras lepas tu sempurna. Ringkas saja. The precedent of today will set a very dangerous precedent for future dictators in Malaysia. Apabila seseorang Perdana Menteri pada masa yang akan datang, 10-20 tahun yang akan datang, yang bakal hilang kuasa, dia akan pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong untuk minta pengisytiharan darurat. Apabila Yang di-Pertuan Agong menolak dan Raja-Raja Melayu menolak, dia kata itu tidak ada dalam Perlembagaan Persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong perlu mendapatkan nasihat daripada Kabinet. Selepas itu dia isytiharkan darurat, dan apabila darurat diisytiharkan dan Yang di-Pertuan Agong suruh melalui Parlimen, Parlimen dimatikan dan Parlimen ditutup. Fungsi Raja-Raja Melayu diketepikan, fungsi Parlimen ditutup, dan apabila ingin dibentangkan di sini diberhentikan.
Yang Amat, ini bukan point of order. This is going to the merit, sorry. YB Beruas dulu, lepas tu YB Sempurna. YB Beruas. Speaker, Terima kasih. Beruas, ya. Speaker, keputusan Dewan Rakyat pada hari ini bakal menentukan keputusan 10-20 tahun yang akan datang. The decision of today will hunt us in the future. Duduk. Speaker. Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Jadi Betul. Beruas. Saya bangkit tentang Peraturan Mesyuarat 43. Saya memang setuju dengan penafsiran Datuk Yang di-Pertua berkenaan dengan leg and table. Tetapi Datuk Yang di-Pertua only take half of the law. Yang setengah yang penting itu ialah di bawah peraturan tetap pada bila-bila masa sahaja pihak mana-mana ahli parlimen boleh mengusulkan sesuatu. Dan di bawah perkara 1503 itu dikatakan mesti ada satu resolusi. Jadi maksudnya cara kita membuat resolusi ini memanglah melalui satu usul. Sebab itu saya sudah kemukakan 4 usul untuk dibahas dan kemudian dibuat keputusan. Kalau sesuatu perkara itu di-leg sama ada pihak kerajaan ataupun pihak mana-mana ahli parlimen boleh mengusulkan. Sama ada laporan hakam ke, laporan kewangan ke, ada hak untuk kita mengusulkan untuk membahaskan kalau perlu. Itu diperuntukkan di bawah undang-undang. Memandangkan Datuk Yang di-Pertua telah menolak semua usul-usul saya ini, saya telah pun memfahamkan rayuan kepada Dewan Rakyat. Itu hak rayuan saya. Jadi Datuk Yang di-Pertua mesti ikut. Ini hak setiap ahli parlimen. Kerana kita sudah memberi dalam peraturan tetap, penghormatan yang tertinggi telah diberikan kepada Datuk Yang di-Pertua untuk membuat sesuatu keputusan yang dikatakan akan muktamad, melainkan there's only one exception to your decision, iaitu Dewan Rakyat, Majlis Dewan Rakyat ini yang membuat kata putus terakhir. Kerana di mahkamah ada rayuan yang dibenarkan. Di sini ada satu-satunya rayuan. Kerana mahkamah cannot because separation of power, mahkamah tak boleh campur tangan. Tapi malangnya sampai hari ini hari keempat, saya tak nampak usul untuk dibentangkan di Dewan ini untuk mengenepikan keputusan Datuk Yang di-Pertua disenaraikan. Jadi Datuk Yang di-Pertua, kalau saya punya usul dibawa di sini dan dipersetujui oleh Majlis Dewan Rakyat, akan dengan sendirinya menghidupkan usul asal saya tentang proklamasi atau pengisytiharan darurat dan ordinan darurat, supaya ia boleh diputuskan dan resolusi boleh dibuat mengikut 1503. Jadi itu jelas, undang-undang jelas. Jadi haraplah hak saya ni kalau tidak, Datuk Yang di-Pertua, the rules are made to facilitate, not frustrate. Kalau tak dibenarkan, maksudnya Datuk Speaker menggunakan rule to frustrate. That will be tantamounting to going against the parliament itself. Jadi harap saya nak dapat satu keputusan. Dari hari pertama saya bentangkan, saya minta satu jaminan daripada Datuk Yang di-Pertua untuk menghormati peruntukan peraturan masyarakat yang telah ditetapkan. Tapi sampai hari ini tak ada. So you cannot delay until Monday and say tak ada masa. Itu sudah pun frustrating hak ahli parlimen. Faham. YB Sempurna dulu. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Rentetan daripada Puchong menyatakan tentang perundangan negara kita 150/3 bukan hanya harus dilihat daripada sudut itu. Kalau kita melihat perlembagaan Malaysia yang ada 150/7, kalau diizinkan Datuk Speaker, at the expiry date of period of 6 months beginning with the date of which a proclamation of emergency ceased to be enforced, any ordinance promulgated in pursuant of these proclamations and any law made while the proclamation was enforced shall cease to have effect except
as to the thing done or omitted to be done before expiry date of the period. Maknanya, ordinance yang disebutkan itu, walaupun dinyatakan telah di-revoke, selepas 6 bulan, Proclamation of Emergency 150 masih lagi berjalan. Ordinance itu kecuali ianya di-revoke. Dan ini yang sampai Februari 2020, this is perlembagaan. Interpretations of the law is it, unless omitted. Dan ini yang saya, Datuk Speaker, I think we might have to have clarity dari segi perundangan negara kita, perjalanan dia. Bukan hanya 1503 tapi 1507 juga. Harus dilihat di mana perkara ini, ordinance yang ada masih berjalan itu. Walaupun dia katakan purely academic, because payungnya emergency lapse by Monday, say after Monday. Ya, kita katakan, itu yang saya bila melihat, kenapa benda ini prolong, sehingga perlu penjelasan sehingga Isnin. Kena kita faham. By then, emergency proclamation is already. Tapi kita harus juga faham, ada 13 ordinance yang telah dibentangkan. Cuma revoke mentions by the minister waktu itu ialah 6. Maknanya ada lagi 7 di situ. Ya. Dan ini yang saya Datuk Speaker, kita persoalkan. Walaupun emergency lapse by first end of the month, but it doesn't mean ordinance dah habis dah, tak. Dia yang minta Datuk Speaker supaya perkara ini perlu diperjelaskan perundangan negara kita. Tuan Speaker. Hormat Speaker. Tuan Speaker. Sekali. YB Beaufort, ya. Interpretasi undang-undang perlembagaan kita, perkataan di dalam perlembagaan 1503. Jadi hari ini dalam parlimen kita bukan di mahkamah. Kalau ada pihak yang inginkan interpretasinya, maka bolehlah memohon kepada mahkamah untuk interpretasi ini. Atau yang diputus. Tuan Speaker. Tuan Speaker. YB Sepang dah lama. Tuan Speaker. Lepas tu Batu. Terima kasih Tuan Speaker. Tak, Sepang dulu, lepas tu Batu. Okey, terima kasih dah Tuan lama Speaker. tunggu. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Saya rasa, with due respect, saya rasa Tuan Speaker tersilap. Saya rasa Tuan Speaker, kita sekarang berhadapan dengan perlembagaan. Perlembagaan is a sui generis, stand on its own. Tuan Speaker, saya boleh rasa Tuan Speaker aware dengan beberapa kes Nordin Saleh. Kes Nordin Saleh, Tuan Speaker, sebagai contoh, dalam perlembagaan yang melibatkan artikel 10-1C, tidak ada pun hak untuk keluar dari persatuan. Yang adalah hak berpersatuan. Tapi mahkamah telah menafsirkan, walaupun tidak ada perkataan itu, tapi perkataan itu hak berpersatuan termasuk hak keluar daripada persatuan. Dan menggunakan keputusan minority kes di India untuk nak memutuskan bahawa hak itu boleh dilaksanakan. Mahkamah Persatuan follow dengan izin mematuhi ataupun mengikuti keputusan mahkamah di India, keputusan minority. Hakim Anand, saya masih ingat lagi. Kes Osman Baginda, very clear, Tuan Speaker, mengatakan bahawa perlembagaan ini mesti ditafsirkan secara broadly. The concept is not carved on the stone, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya rasa perlembagaan ini very clear. Kita mesti menafsirkan dia secara broad. Dia tidak tertakluk kepada apa yang dipanggil stare decisis ataupun legal precedent. Ini perlembagaan, kecuali undang-undang lain. Jadi Tuan Speaker, saya merasakan bahawa, sebagai contoh Tuan Speaker, kalau sekiranya ada lakuna ataupun kekosongan dalam perlembagaan, contoh jawatan Perdana Menteri, tidak dalam perlembagaan. Tapi kita ikut convention, kita ikut amalan. Jadi Tuan Speaker, kalau kita baca 1503, very clear Tuan Speaker, tidak dalam undang-undang lain, tidak ada perkataan resolution APAS ataupun shall cease to have effect. Jadi Tuan Speaker, mana-mana orang yang baca perlembagaan artikel 1503 tidak boleh lari daripada menafsirkan bahawa mesti dibentangkan dan dibahaskan. Itu adalah tafsiran yang paling munasabah. Itu yang pertama Tuan Speaker. Yang kedua je Tuan Speaker, saya mengatakan bahawa Tuan Speaker, dalam Tuan Speaker, saya bukan hakim ni, baby. Kalau Tuan Speaker hakim, saya daripada awal lagi saya dah pecat. Kalau minta maaf. Macam mana? Kecuali Tuan Hakim adalah hakim yang bernama Ad bin Harun. Tuan Speaker, saya kenal seorang pakar juga nama Ad bin Harun. Sekarang saya tak kenal lagi dah. Sepang buang masa Dewan. Apalah mengarut tu Sepang. Tuan Speaker. Kau tak lagi.
Yang tak tahu dia diam lah. Duduk dengar diam. Tuan Speaker. Nampak ubat dulu tu. Tentang kuasa Tuan Speaker kata tak ada kuasa. Lama ni. Artikel saya tak boleh peraturan 12. Tuan Speaker tadi mengatakan Tuan Speaker tidak ada kuasa. Tuan Speaker sebenarnya Tuan Speaker ada kuasa. Point of order saja tahu, Abi. Yalah, Tuan Speaker, you have power. Sekarang ni bukan you tak ada power, you tidak ada political will untuk buat perubahan. Tak, power saya tu datang dari mana? Tuan Speaker, ada artikel apa ni, our orders 9. Yang Berhormat follow persekutuan, perlembagaan persekutuan dan sebagainya. Ya. 90 Tuan Speaker. Tuan Speaker ada kuasa. Boleh suspend the apa ni standing orders untuk buat perubahan. Tuan Speaker, Tuan Speaker tidak pernah langsung rujuk. Saya nak suspend Yang Berhormat. Okey, itu kuasa Speaker. Kuasa Speaker. By all means, go ahead. Sudahlah, Sebang. Sudahlah, Sebang. Setuju. Speaker kena kuasa suspend. Setuju, Speaker. Setuju. Yang Berhormat batu dulu. Tuan Speaker, you want to suspend me? Tepat langgar peraturan tu. Suspend dia. Yang Berhormat. No, maksud saya lah contohnya. Bukan saya nak suspend Yang Berhormat. Saya hormat dengan Yang Berhormat ni. Ya. Tuan Speaker, saya harap Tuan Speaker, I just want to highlight Tuan Speaker, sebenarnya Tuan Speaker ada kuasa. Tuan Speaker baca betul-betul aturan 90. Tuan Speaker ada kuasa untuk lanjutkan masa. Boleh saya jawab dulu? Tapi saya nak dengar Batu dulu. Batu dah lama tunggu, kesian dia. Lepas ni saya nak jawab. Speaker, isu yang saya nak bangkitkan. Pasir putih, point of order. Okey, sekejap. Pasir putih buang masa. Speaker, isu yang saya nak bangkitkan sama dengan Ketua Pembangkang. So mungkin Speaker boleh jawab dulu, lepas tu balik pada saya. Yang mana yang Ketua Pembangkang tadi saya dah jawab. Ada, saya nak bagi pandangan sikit. Saya dah jawab dah, cukuplah. Betul Speaker. Yang Berhormat Pasir Putih pula. Benda itu penting, Speaker. Tak, dah sama saya dah jawab tadi, maaf. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Yang Dipertua. Saya merujuk kepada peraturan 14 berkenaan dengan tata cara peraturan mesyuarat kita, di mana saya pun tak tahu setiap pagi yang dibincangkan duduk di bawah peraturan mana, tak tahu. Itulah. Jadi sekarang ini kita masa singkat. Ketua Pembangkang minta supaya tambah. Sedangkan yang membazirkan masa ini adalah pembangkang. Kalau kita bercakap poin semua sekali, dan saya telah sebut sebelum daripada ini, kalau kita bincang COVID, saya tak pernah nampak lagi ada satu poin, satu benda yang baru yang belum lagi KKM buat yang dicadangkan oleh pihak pembangkang. Tak ada lagi. Betul. Tak ada masa dengar, yang tak ada masa dia sebut. 4 hari kita bersidang, 4 hari kita bersidang. Saya bagi pandangan banyak dah. Datuk Yang Dipertua mesti bertegas. Jangan jadi bahan ketawa lah. Jangan jadi bahan ketawa lah, memalukan lah. Tengok. Pasir putih. Semua perkara ini belum ditetapkan. Inilah dia perangai. Jadi saya minta supaya Yang Dipertua bertegas dalam perkara itu. Sebab kalau kita layan, rugi masa je. Buang masa saja. Kita ni penting. Datang daripada jauh, Sabah, Sarawak, mari. Bercakap kosong. Pasir putih. Okey, maaf. Saya kena jawab dulu. Saya rasa saya perlu berjawab sikit YB Puchong tadi ya. YB Puchong. Maaf ya. Last. Saya faham yang Berhormat Pasir Putih memang menimbulkan satu peraturan yang amat jelas. Kita kena discuss point of order sebenarnya. Tapi ini semua polemik ilmiah ni sebenarnya. Saya memang suka polemik ilmiah ni, tapi ini bukan tempatnya lah. Tapi tak apa, YB Puchong, saya perlu jawab sikit, ya. Izinkan saya. Teh Cheng Po. Of course, semalam pun saya dah cakap. Kita semua akur dan acknowledge lah ya keputusan dalam Teh Cheng Po, kerana ianya putusan Privy Council, mahkamah yang tertinggi yang boleh memberi nasihat kepada kita pada masa tersebut. Dan keputusan Teh Cheng Po ni ialah mengikat mahkamah-mahkamah di bawahnya sehingga sekarang. Of course, Teh Cheng Po tu sememangnya terdapat satu perenggan yang semalam tu yang Berhormat Puchong rujuk, di mana ia menyatakan kuasa untuk revoke tu adalah tetap kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertua Agong. Ya. Tetapi ianya juga mempunyai perenggan yang berikutnya yang tidak dirujuk, yang memperhalusi bagaimana kuasa yang Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertua Agong itu perlu dilaksanakan. Ya.
it sets out dengan izin, it sets out how that discretion of the Yang di-Pertuan Agong ought to be executed. So saya tak naklah membincangkan perkara itu. Terpulanglah kepada pihak menteri nanti menjawab untuk merujuk kepadanya. So Teh Cempo bukan saja dia kata kuasa itu kuasa baginda Yang di-Pertuan Agong, tapi ianya juga mengatakan dengan jelas bagaimana kuasa Yang di-Pertuan Agong itu perlu dilaksanakan. That is all that I want to say. At this point. Datuk, kemudian mengenai peraturan mesyuarat 100. It's a good point. Good point. Tapi Yang Berhormat perlu saya pun pernah gunakan kuasa budi bicara ni, apa yang saya panggil residual power lah. Residual power saya di bawah aturan 100. Contohnya pada masa yang bajet dulu terdapat 4 usul yang sama. Jadi saya dalam peraturan mesyuarat tidak diperuntukkan bagaimana 4 usul yang sama perlu dibahaskan dan diundi. Takkan kita nak bahaskan tiap-tiap satu, sama ada malah sedangkan usul-usul itu sama. Usul A sama, B sama, C sama, D sama. Kalau kita bahaskan usul A, kemudian mengundi, katalah usul A dibenarkan, kemudian B kita bahas lagi sekali, undinya kalah dan tidak dibenarkan. Jadi bagaimana yang A itu dibenarkan, B tak dibenarkan? Jadi saya guna SO 100 di dalam keadaan itu untuk consolidate semua usul macam yang kita buat di dalam mahkamah lah, kita panggil consolidation, dan dibahaskan bersekali dan diundi hanya satu kali. Okey. Itu kerana tidak ada peraturan mengenainya di dalam peraturan mesyuarat. Apa yang perlu diperhatikan YB di dalam peraturan 100 ini, ia menyatakan begini. Apa-apa kuasa saya itu dalam peraturan 100 itu, quote, hendaklah diaturkan menurut cara yang tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan ini. So I cannot use whatever residual power dengan izin that I have under article under Standing Order 100 in a way which is inconsistent with the Standing Order. So Standing Order kita sekarang ada 11.3. 11.3 kata agenda sidang khas ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So whatever power that I'm going to use under and pursuant to 100 cannot be inconsistent with 11.3. That is the problem that I have, Yang Berhormat. Saya setuju. Kita lawyer, kita faham, kita cakap semua ni. Tapi rakyat di luar sana tak akan faham. Bagaimanapun. There is final point of law which we have to discuss. I agree totally, Datuk, yang itu yang orang kata dilema yang saya ada. Satu poin lagi. Yang Berhormat pun telah katakan mengenai lay dan sebagainya ni. Yang Berhormat Datuk jadi betul. Sebab itu saya kata hak beras untuk bawa usul itu mesti dibawa. Sekejap. Yang Berhormat Sepang, Yang Berhormat Beras pun menimbulkan isu yang samalah ya. Malah Yang Berhormat Sepang memberi satu interpretasi yang very adventurous interpretation. I admire your spirit of adventure. Di mana kononnya kita boleh tafsir secara luas, tidak terikat. Itu perkataannya itu yang Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah Tuan Speaker, Tuan Speaker baca keputusan. Sekejap saya nak cakap. Speaker boleh berhenti, Kota Baru sudah bangun untuk jawab. Sebenarnya Yang Berhormat Sepang, Speaker, boleh berhenti jadi spokesperson. Kota Baru sudah bangun. Sekejap. Sebenarnya yang sabar. Sebenarnya saya tahu tentang prinsip. Saya amat tahu tentang prinsip interpretasi Perlembagaan Persekutuan yang mesti diberi tafsiran yang amat luas. Ya, kerana kes yang decide, salah satu kes yang putuskan perkara itu adalah kes yang saya buat sendiri. Saya buat sendiri kes tu. Ya, di dalam kes rujukan Perlembagaan Sultan Kelantan. Saya buat sendiri kes tu. Saya tahu. Dia kata Perlembagaan Persekutuan tu mesti ditafsirkan secara meluas. Ya. Tapi Yang Berhormat, itu adalah prinsip tafsiran. Tafsiran ni bila perkara tu tak clear, tak terang, maka perlu ditafsir.
Yang saya katakan tadi ni terang, very clear. Dia kata lay. Dia tak kata bill. Dia tak kata must be approved. It's very clear. So there is no, sorry dengan izin, tidak ada keperluan untuk tafsiran pun. Clear akan ada debate. Tuan Speaker, cara Tuan Speaker pusing tu. Kalah lawyer dekat mahkamah semua dunia ni. Tuduhan pada speaker tu. Gantung, sepang tu, gantung. 360 darjah Tuan Speaker pusing. Tuan Speaker. Speaker, kalau Tuan Speaker Arun, Tuan Speaker tak pusing ni. Gantung, sepang. Tuan Speaker, just 10 seconds. Kalau just to clear point of order. Kita lah sebab kita nak pergi ke atur Tuan Speaker, saya faham dan saya ingin straight to the point. Isu dia di sini berkenaan dengan tax refund. Tetapi Tuan Speaker, seperti mana saya sebut tadi, perkara pokok di sini adalah sama ada ataupun tidak, ianya telah pun di-revoke. Kalau tidak di-revoke, maka Section 5, Artikel 1503 menyatakan bahawa satu usul kena dibawa dan dalam usul itu kita boleh bahas dan undi. Saya baru terima surat penjelasan. Soalan pokok itu. Yang Muhammad, amalan saya mengenai usul mengelirukan tu 13 dari D1 36 amalan saya bila saya terima usul tu, ya, saya tak nak nafikan the right to be heard. So saya akan berikan kepada si Polan yang dikomplainkan tu untuk memberi penjelasan. Amalan saya 100%. Dan saya setuju dengan amalan itu. Boleh. So hari ini baru saya dapat izin penjelasan tu. Baik. Tuan Speaker. So, biar saya terima kasih. Ya. Jadi Petua, usul saya sangat jelas. Hak saya merayu kepada Dewan Rakyat. Boleh kita YB Puchong ada tu bukan Puchong. Yang Muhammad, Tuan Speaker. Kenapa belum diselesaikan usul saya? Jelutong ya. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Point of order. Saya telah berdiri dari tadi dengar ada syarahan. Dengar syarahan Tuan Speaker. Ada apa? Ya, dan kuliah. Saya tak pernah bagi syarahan. Apabila ditanya saya jawablah. Tuan Speaker, I feel so sorry for you. Seriously. I feel so sorry for you because of Kota Baru you're put in a very difficult position. Dengan izin. Tak, I'm not in a difficult Tapi tolonglah jangan jadi spokesperson. Biarkan Kota Baru, kalau Kota Baru berani buat kenyataan, beliau berani tanggung. Okey. Tuan Speaker. YB, sekejap. Saya duduk saja tadi selepas doa, perkara-perkara ini dibangkitkan dan dipinta penjelasan dari saya. Saya dah cakap bukan kuasa saya, tapi telah dipinta, saya jawablah. Kalau tak pinta, saya tak jawab. Bukan kerja saya pun. So boleh kita tak apalah. Kota Baru sudah bangun, biarkan Kota Baru jawab. Okey. Boleh kita teruskan saya hendak satu keputusan daripada Datuk Speaker tentang usul saya. Saya akan buat sekejap. Saya akan buatlah lepas ni. Okey, boleh kita ke aturan urusan mesyuarat. Tolong. Tuan Speaker, Kota Baru dah bangun, biar dia jawab. Saya tak nak terima lagi ni. Banyak dah sangat. Point of order. Kita dah berpolemik 10.53, dah 53 minit. Ya. Last. 53 minit tak sabar. Okay. Kami tak tunggu 260 hari sabar tau. Terima kasih Tuan Ketua. Apa 53 minit tak sabar? 53 minit kita tak sabar. Kami Sepang. Saya lagi sabar. Sepang bila bercakap tak ada siapa bangkang pun. Saya bila bercakap 80 orang bangkang. And I take one by one saya layan. Ya. Boleh kita Okey. Saya Tuan Ketua, oleh kerana tadi disebut mengenai tanggungjawab saya sebagai menteri yang menjaga parlimen berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh yang saya hormati Yang Berhormat Ketua Pembangkang mengenai penambahan masa ataupun penambahan hari dan sebagainya. Ini merujuk kepada peraturan mesyuarat 12(1) di Proviso yang mengatakan bahawa kecuali ada usul menteri. Saya nak jelaskan sedikit sebagai background. Yang Berhormat Tuan Ketua, ini penting walaupun sebahagian daripada kita sudah tahu. Pada jam 8 pagi
26 hari bulan Julai, iaitu hari yang pertama kita bersidang, Yang Berhormat Tuan Speaker telah memanggil satu mesyuarat khas yang turut dihadiri sebelah sini oleh Timbalan Perdana Menteri dan juga beberapa orang menteri. Di sebelah sana saya boleh sebut Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, Yang Berhormat Kuala Selangor, Yang Berhormat Seremban, Yang Berhormat Labuan. Minta maaf kalau ada lagi yang itu yang hadir. Yang mana turut hadir adalah yang berbahagia Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Saya nak beritahu terus terang dalam mesyuarat ini, boleh disahkan oleh rakan-rakan sebelah sana. Dia beri dua cadangan, dua option oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Yang pertama, persidangan ini tidak boleh diadakan terus. Itu option yang pertama. Dia sebut tak boleh sebab kalau dalam kes biasa dengan 77 orang dalam satu tempat diisytiharkan positif COVID sudah PKPD. Itu diberitahu oleh Tan Sri Nur Hisham. Walau bagaimanapun kata beliau, oleh kerana kita sudah hadir pada hari ini, option yang kedua ialah menghadkan bilangan kehadiran ahli parlimen pada satu-satu masa. Pada satu, sekejaplah saya tak laluan perkara ini nanti satu-satu masa dan juga hadkan masa. Sebagai contoh disebut sendiri oleh Yang Berhormat Tuan Speaker pukul 2. Itu cadangan Ketua Pengarah. Sepatutnya saya ingat lagi, beberapa orang sebelah sini ingat, rakan-rakan sebelah sana sepatutnya get back to Speaker, beritahu kita boleh setuju berapa orang sampai pukul berapa. Tapi sampai hari ini saya rasa rakan-rakan kita sebelah sana tak get back to Speaker untuk beritahu. Pada saya. Jadi sekejap. Tak betul. Speaker, tak betul. Biar saya korek yang tu. Dah get back pada saya. Tak semua dalam pengetahuan Menteri Undang-Undang. Ya. Saya sendiri telah pun berjumpa dengan Speaker keesokan harinya. Saya minta maaf. Perkara paling bahaya bila kita bercakap benda yang kita tak tahu. Sebenarnya Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri. Walau apa pun yang dicakapkan oleh Kulim Bandar Baru kepada Menteri Speaker, jangan putar balik fakta dalam Dewan Yang Mulia ini. Menteri selalu putar balik fakta. Jangan putar balik. Apa pun yang berlaku, yang dilakukan dalam pelaksanaan ini, semua boleh dibenarkan hadir. Timenya sebagaimana di dalam Peraturan Mesyuarat 12.1, iaitu sehingga pukul 5.30 petang. 11.3 yang diputus melanjutkan 15 minit. Adapun ini my part, adapun proviso kepada 12.1 iaitu kuasa menteri berdasarkan kepada pandangan pakar. Ini bukan pandangan politik, pandangan pakar. Saya nak mengesahkan, saya mendapat mandat daripada Ketua Majlis untuk tidak melanjutkan masa ini daripada 5.30 ataupun 5.45 bagi ruang ataupun hari persidangan. Nak tanya soalan. Itu saya nak maklumkan. Terima kasih. Saya nak tanya soalan. Okey, boleh kita teruskan dengan aturan urusan mesyuarat. Ya, Bukit Gelugur. Point of order ya, Bukit Gelugur. Speaker, saya nak tanya soalan kepada Menteri tadi. Dia buat jawapan tadi. Speaker. Bukit Gelugur. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin kembali kepada point of order 3612. 3612. 3612. Iaitu berkenaan dengan pengeliruan. Misleading. Yes, misleading. Saya ingin bertanya, memandangkan Yang Berhormat Ketere juga berada di Parlimen hari ini. Yang Berhormat? Ketere. Ya, juga berada di Parlimen hari ini. Boleh kita mendapat pengesahan di dalam Dewan ini berkenaan apa yang telah pun beliau menyatakan beberapa hari yang lalu, bahawa revocation of the ordinances dengan izin Tuan Speaker masih dalam proses. Dan oleh yang demikian belum dibuat. Ini adalah bercanggah dengan jelasnya dengan apa yang dikatakan di Kota Baru. Dan oleh yang demikian ini akan menjadi isu yang relevan bila membuat keputusan berkenaan dengan motion yang dibangkitkan. Boleh saya dapat pengesahan? Tak boleh. Daripada ketika Ketere berada di sini. Why is that, Yang Berhormat? Why? Ketere Yang Berhormat. Sekarang aturan urusannya ialah Yang Berhormat Menteri Kewangan dah tunggu sejam dah.
saya nak mempersilakan Speaker, saya rasa menteri-menteri ini menggunakan alasan COVID laluan kepada Pasir Gudang. Penerangan guna alasan COVID untuk memberi penerangan berkenaan pakej-pakej bantuan ekonomi. Silakan. Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Speaker, tadi Yang Berhormat Kota Baru menyatakan bahawa beliau mengambil tindakan ini di atas nasihat pakar. Yang Berhormat, tolong. Saya rayu kepada Yang Berhormat. Ya, kita jalankan aturan urusan mesyuarat dulu. Maaf ya. Yang Berhormat Menteri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat serta seluruh rakyat Malaysia. Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya saya diberi kesempatan untuk berdiri bersua muka dan dapat bersama-sama dengan ahli yang berhormat semua. Mengikut perbahasan sepanjang 4 hari semasa sidang khas di Parlimen kali ini, saya dengan penuh rendah diri dan bertanggungjawab akan membentangkan langkah dan strategi bagi semua pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan sebelum ini. Datuk Yang Dipertua, kira-kira 500 hari yang lalu, negara mula menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan susulan menularnya wabak COVID-19. Sejak itu, pelbagai episod dan pengajaran telah kita lalui. Peperangan ini bukanlah mudah. Musuh tidak statik, malah hari ini berubah menjadi lebih agresif. Kita telah hadapi setiap cabaran dengan cekal, merumuskan strategi untuk melindungi nyawa rakyat, mempertahankan ekonomi dengan izin to ensure the very survival of this nation. Demi memastikan negara kita tidak rebah tewas disebabkan pandemik ini. Maka respon kerajaan dalam peperangan mencabar ini adalah merumuskan tidak kurang dari 8 pakej stimulus ekonomi dan bantuan rakyat. Ditambah pula dengan belanjawan terbesar dalam sejarah negara, iaitu belanjawan 2021 bernilai 322.5 bilion ringgit. Untuk memastikan setiap lapisan rakyat kita terbela, nasib mereka dari Sabah, Sarawak ke Semenanjung memperkasa sistem kesihatan awam, menyokong kelangsungan perniagaan dan memastikan ekonomi kita terus bertahan walau digasak teruk oleh COVID-19. Yang berhormat semua, kegawatan ekonomi global tahun lalu dikatakan adalah yang paling teruk sejak Perang Dunia Kedua. Banyak negara merudum jatuh pasaran dan kewangannya. Syukur negara telah melalui badai tahun lalu dengan selamat, walau terpukul dan tercala, tetapi belum rebah dan jauh sekali dari kalah. Kesejahteraan ekonomi kita adalah penting dalam peperangan mengatasi COVID-19 kerana tanpa ketahanan ekonomi kita tidak akan mampu menjana kekuatan dana dan sumber untuk terus melawan pandemik ini. Kerajaan telah pun bersiap siaga dan kini giat menggerakkan strategi negara untuk melangkah ke hadapan berpegang kepada 4 elemen utama, iaitu pertama, melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sebagai usaha mengurangkan penularan wabak. Kedua, memperkasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK yang membina ketahanan diri. Ketiga, memperkenalkan pakej-pakej bantuan dan rangsangan ekonomi untuk memastikan kehidupan rakyat terpelihara dan memulih semula ekonomi. Dan keempat, memperkenalkan Pelan Pemulihan Negara atau PPN sebagai strategi peralihan keluar secara berfasa daripada krisis COVID-19. Penguatkuasaan PKP, program imunisasi dan pakej bantuan ini saling melengkapi satu sama lain. Saya ingin tegaskan, vaksinasi adalah kunci utama kejayaan kepada pemulihan negara. Seperti yang telah dijelaskan pada hari pertama sidang, Pelan Pemulihan Negara mengguna pakai pendekatan seluruh negara atau dengan izin whole of nation approach dalam menangani krisis wabak ini dengan mengembleng usaha semua pihak termasuk kerajaan negeri, sektor swasta, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO, pakar-pakar malah kerjasama dengan parti-parti politik. Rakan-rakan sekerja saya, Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi telah pun memberi penerangan mengenai aspek kesihatan dan program vaksinasi kebangsaan.
Hari ini, saya pula akan memberi penerangan mengenai kesemua pakej rangsangan dan bantuan yang telah kerajaan melaksanakan setakat ini. Sehingga kini, kerajaan telah mengumumkan 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi bernilai RM530 bilion sejak wabak COVID-19 melanda negara. Pada tahun 2020 sahaja, pakej yang dilaksanakan bernilai RM305 bilion atau 22.7% daripada KDNK. Ini merupakan antara kadar terbesar berbanding pakej-pakej rangsangan negara lain seperti Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Saya akui, cabaran terbesar kita dalam menangani krisis ini ialah mengimbangi pelbagai keperluan dengan sumber kewangan negara yang terhad. Kami perlu mengimbangi antara menyelamat nyawa dan melindungi mata pencarian, antara pelbagai keperluan sektor dan perusahaan, dan pastinya mengimbangi keperluan mendesak hari ini dan menjaga kepentingan generasi akan datang. Sehabis mungkin kami di Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan kewajaran sesuatu perkara sebelum meluluskan sebarang peruntukan. Kami akan cuba mencari penyelesaian yang paling optimum bagi krisis ini supaya masa depan negara tercinta ini terus terpelihara serta kedudukan ekonomi dan fiskal kerajaan masih stabil apabila kita keluar dari kancah krisis ini kelak, insya-Allah. Datuk Yang di-Pertua, penerangan saya pada hari ini akan memperincikan inisiatif-inisiatif utama yang terkandung di bawah semua pakej yang telah dilaksanakan dari kacamata 3 aspek. Pertama, melindungi nyawa melalui pengukuhan sistem kesihatan awam dan vaksinasi kebangsaan. Kedua, melindungi rakyat. Dan ketiga, menjamin kelangsungan perniagaan. Di samping itu, saya juga akan menjelaskan kesan kepada ekonomi dan apakah kedudukan kewangan semasa dalam tempoh kita menghadapi krisis ini. Datuk Yang di-Pertua, agenda utama kerajaan sejak awal penularan wabak COVID-19 adalah untuk memastikan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Sehubungan itu, ia mesti disokong melalui sistem kesihatan awam yang sentiasa bersedia menghadapi sebarang ancaman kesihatan, berada pada kapasiti optimum dan berfungsi pada tahap yang terbaik. Untuk itu, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, selaku institusi yang menerajui segenap aspek kesihatan awam telah dibekalkan peruntukan khas lebih RM3.7 bilion khusus sebagai perbelanjaan berkaitan pandemik COVID-19, tidak termasuk perolehan vaksin. Antaranya, di bawah pakej prihatin sebanyak RM1.6 bilion telah diperuntukkan. Di bawah belanjawan 2021 sebanyak RM1.4 bilion. Manakala peruntukan tambahan lebih RM500 juta telah dibuat bawah pakej permekasa tambahan. Malah, Kerajaan Persekutuan juga telah menyalurkan peruntukan khas kepada semua negeri bagi menangani wabak COVID-19 dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM260 juta. Kesemua perbelanjaan ini adalah untuk pembelian kit ujian saringan, kos logistik berkaitan vaksin, meningkatkan kapasiti peralatan kesihatan dan perubatan serta wad ICU dan juga menampung perbelanjaan allowance khas kepada sukarelawan kesihatan. Sehubungan itu, kerajaan amat menghargai peranan petugas Barisan Hadapan Kesihatan ataupun frontliners yang terus berjuang memastikan operasi perkhidmatan kesihatan awam negara tidak lumpuh saat mengendalikan krisis ini. Di bawah pakej permai sejumlah RM150 juta diperuntukkan antaranya untuk menambah seramai lebih 3,500 petugas kesihatan untuk KKM. Kerajaan juga telah bersetuju memperuntukkan RM1.2 bilion bagi melanjutkan tempoh perkhidmatan lebih 14,000 pegawai perubatan dan jururawat lantikan kontrak sedia ada. Di samping itu, kita juga melantik semula secara kontrak lebih 500 petugas kesihatan yang telah bersara wajib. Saya juga ingin memaklumkan atas dasar keprihatinan kerajaan kepada frontliners, allowance khas petugas kesihatan DPPV turut diselaras kepada RM600. Secara keseluruhan, kerajaan telah memperuntukkan lebih RM300 juta bagi tujuan ini. Kerajaan juga telah mengadakan kerjasama dengan institusi kesihatan swasta untuk menerima pesakit COVID-19 yang dipindahkan dari hospital awam. Saya serta turut membenarkan klinik dan hospital swasta berfungsi sebagai pusat pemberian vaksin. Selain bekalan vaksin diagihkan secara percuma, setakat ini kerajaan telah memperuntukkan RM200 juta bagi program penyumber luaran program imunisasi dengan kerjasama pihak perubatan swasta.
Datuk Yang di-Pertua, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, program vaksinasi kebangsaan kita merupakan kunci utama kejayaan kita melawan COVID-19. Kerajaan telah memperkasa usaha di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK bagi memastikan kejayaan proses vaksinasi seperti yang kita saksikan hari ini. Secara puratanya, lebih 400,000 dos telah berjaya dilaksanakan setiap hari, malah kita pernah mencecah lebih 550,000 dos sehari dan peningkatan kadar vaksinasi ini adalah hasil kerjasama pelbagai pihak. InsyaAllah, kerajaan menyasarkan imunisasi 100% populasi dewasa menjelang akhir Oktober nanti. Inilah sasaran terpenting dalam memastikan kejayaan Pelan Pemulihan Negara. Dari segi perbelanjaan, kerajaan telah memperuntukkan 3.9 bilion ringgit bagi perolehan bekalan vaksin yang telah ditandatangani kontrak sebanyak 79.9 juta dos. Kita juga amat menghargai sumbangan sebanyak 2.9 juta dos vaksin dari negara Jepun, Amerika Syarikat, China dan United Kingdom. Berkenaan perolehan vaksin pula, baru semalam saya telah bertemu ahli-ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC untuk memberi penjelasan secara terperinci mengenai ketelusan proses perolehan vaksin COVID-19. Datuk Yang di-Pertua, aspek kedua dalam inisiatif utama pakej-pakej bantuan adalah melindungi rakyat. Kerajaan sama sekali tidak akan berkompromi mengenai kesejahteraan dan keselamatan rakyat. Suara dan keluhan rakyat terus didengari dan menjadi panduan kepada inisiatif pakej bantuan kerajaan. Golongan B40 dan gumpulan rentan sentiasa diberi tumpuan dalam semua pakej rangsangan kerajaan kerana merekalah yang paling terkesan daripada langkah penutupan ekonomi. Malah impaknya turut dirasai golongan M40. Oleh itu, kerajaan perlu mengubah suai bantuan-bantuan yang diberikan mengikut keadaan dan golongan yang terkesan. Namun, kerajaan akan memastikan kumpulan rentan dan B40 tetap menerima bantuan yang lebih banyak secara berterusan. Di samping bantuan langsung yang diberikan melalui pakej-pakej yang dilaksanakan, mereka juga menikmati pelbagai subsidi barang keperluan, diskaun dan kemudahan lain. Saya mulakan dengan program bantuan tunai kepada rakyat yang merupakan antara inisiatif utama dan terbesar. Pada tahun lalu di bawah pakej prihatin, kerajaan telah mengumumkan bantuan prihatin nasional atau BPN yang berjumlah 18 bilion ringgit yang memanfaatkan 11 juta penerima. Inilah bantuan tunai terbesar dalam sejarah negara. Buat pertama kalinya juga, kerajaan turut membantu isi rumah M40 yang turut terkesan dengan pelaksanaan PKP pada tahun lepas. Bantuan BPN telah banyak memberi kelegaan kepada rakyat. Malah ada juga yang menggunakannya sebagai modal untuk berniaga kecil-kecilan. Kini di bawah pakej pemulih, kerajaan terus membantu rakyat kumpulan B40 dan M40 melalui 3 lagi program bantuan tunai, iaitu bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19 dan bantuan kehilangan pendapatan. Bayaran di dalam separuh kedua tahun 2021 di bawah ketiga-tiga program ini bernilai 10 bilion ringgit. InsyaAllah, setiap bulan mulai bulan Julai hinggalah Disember, bantuan kerajaan akan berterusan bagi mengurangkan kos sara hidup mereka. Izinkan saya memberi penjelasan seperti berikut. Pertama, bantuan prihatin rakyat atau BPR merupakan sebuah inisiatif bantuan tunai dengan kadar antara 450 hingga 2,300 ringgit untuk 8.4 juta penerima B40. Kedua, bantuan khas COVID-19 atau BKC adalah bantuan tunai secara one-off di bawah pakej pemulih untuk manfaat 11.4 juta penerima. Antara ciri keistimewaan BKC adalah penerima BPR sedia ada akan layak secara automatik dan ia turut dinikmati oleh kumpulan M40. InsyaAllah, BKC pada kadar antara 250 hingga 1,300 ringgit akan mula disalurkan pada bulan Ogos, November dan Disember. Dan ketiga, bantuan kehilangan pendapatan yang berjumlah RM500 akan diberikan kepada mana-mana individu yang telah diberhentikan kerja atau tiada lagi caruman di KWSP ataupun perkeso sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut sepanjang tahun 2021. Pembayaran akan dibuat pada bulan Oktober nanti. Dengan penguatkuasaan PKP dalam tempoh yang panjang, kami sedar akan kepayahan golongan rentan untuk mendapatkan bekalan makanan perlu. Oleh itu, selain bantuan kewangan tunai,
antara inisiatif yang sedang rancak dijalankan pada masa ini ialah program bantuan bakul makanan. Kerajaan telah menyediakan peruntukan berjumlah lebih 200 juta ringgit untuk program bantuan bakul makanan yang telah diagihkan seperti berikut. Pertama, bantuan yang disalurkan melalui ahli parlimen dengan peruntukan RM300,000 setiap kawasan parlimen. Di sini saya ingin mengucapkan tanda penghargaan kepada kebanyakan ahli yang berhormat yang turut menggunakan dana sendiri dan jentera masing-masing untuk mengedar bakul makanan kepada rakyat. Kedua, bantuan melibatkan kerjasama NGO yang dikawal selia oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Antara program yang dijalankan adalah bakul makanan bawah pakej permai yang menyampaikan lebih 430,000 pek makanan, dan yang terkini program bakul prihatin negara dan program prihatin kasih yang berjumlah 100 juta ringgit dengan tumpuan kepada golongan miskin bandar. Ketiga, bantuan melibatkan Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA yang membantu menyediakan bakul makanan kepada lebih 50,000 isi rumah masyarakat orang asli. Kerajaan melihat program ini benar-benar dirasai dan dihargai oleh rakyat. Terdapat banyak permintaan supaya program seumpama ini dapat diteruskan dan kita sedia mempertimbangkan di masa terdekat ini. Datuk Yang di-Pertua, selain segmen rakyat yang terbesar di bawah kumpulan B40 dan M40, kerajaan juga membantu golongan sasar yang tertentu. Bagi golongan belia, kerajaan telah memperkenalkan program e-belia yang merupakan sebuah inisiatif kredit e-tunai bernilai RM150 untuk manfaat 2 juta belia. Di samping itu, sebuah skim pembiayaan pemerkasa belia telah disediakan melalui BSN dengan kadar serendah 3% bagi membolehkan belia mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000 sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Seterusnya, kepada adik-adik pelajar, bagi menyokong sesi PDPR yang dijalankan, kerajaan telah melaksanakan inisiatif jaringan prihatin bernilai RM3.5 bilion, di mana lebih 1 juta keluarga telah menerima manfaat sebanyak RM300 subsidi bagi pembelian peranti pintar dan hampir 1.5 juta menerima subsidi pelan data berjumlah RM180. Kerajaan juga bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi telah bersetuju melanjutkan pemberian 1 GB data internet harian secara percuma sehingga 31 Disember 2021. Kita juga tidak lupakan golongan wanita dan ibu tunggal. Apakah pula bantuan yang mereka terima? Di sini saya ingin memberi sedikit gambaran mudah. Contohnya, seorang ibu tunggal yang berpendapatan di bawah RM1,200 dan telah kehilangan pekerjaan serta perlu menyara 2 orang anak. Hakikatnya, beliau layak menerima bantuan BPR, bakul makanan, allowance mencari pekerjaan, diskaun bil elektrik, bantuan JKM bagi kategori bantuan kanak-kanak keluarga miskin dan layak untuk mendapatkan kemudahan jaringan prihatin iaitu rebat RM300 bagi pembelian telefon. Dianggarkan ibu tunggal ini boleh mendapat bantuan berjumlah RM10,400 sehingga hujung tahun ini. Berikut pula adalah kumpulan pencari kerja dan pelatih. Di bawah Belanjawan 2021, iaitu program Penjana Kerjaya, kerajaan telah memperuntukkan RM2 bilion untuk inisiatif pengambilan pekerja. Kerajaan juga telah menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara dengan sasaran mencipta 500,000 peluang pekerjaan dan penempatan latihan kemahiran melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan pemain industri. Setakat ini, gerak kerja di bawah Majlis Pekerjaan Negara telah menghasilkan hampir 320,000 peluang pekerjaan. Sehubungan itu, Short Term Employment Program atau MyStep mensasarkan 50,000 peluang pekerjaan secara kontrak di pelbagai kementerian dan agensi serta syarikat berkaitan kerajaan. Setakat 30 Jun 2021, seramai 39,300 orang atau bersamaan 79% telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program MyStep yang menawarkan gaji antara RM1,400 hingga RM2,000 sebulan. Di bawah inisiatif Penjana Kerjaya 2.0, lebih 141,000 orang telah berjaya diambil kerja. Semasa pengumuman pakej pemulih, Penjana Kerjaya 3.0 telah diperkenalkan dengan beberapa penambahbaikan. Antaranya mengurangkan had kelayakan gaji bagi program Malaysianization dan pelonggaran tempoh kontrak penggajian bagi kategori pekerja berusia 50 tahun ke atas, golongan OKU dan juga bekas banduan.
Tidak dilupakan dengan kumpulan tertentu seperti pemandu bas, pemandu teksi, imam, bilal, pengusaha kantin di sekolah, pengusaha tadika dan pengusaha pusat sukan juga turut menerima bantuan khas secara one-off antara RM500 hingga RM3,000. Ingin saya nyatakan untuk rakyat secara umumnya, kerajaan komited untuk terus memastikan rakyat Malaysia menikmati subsidi bahan api untuk pengisian petrol kenderaan, minyak masak dan tong gas LPG, di samping layak menikmati diskaun bil elektrik selama 3 bulan melalui bulan ini sehingga September nanti. Malah ramai yang mungkin tidak sedar, kerajaan juga telah menurunkan kadar cukai pendapatan sebanyak 1 mata peratusan bagi individu M40 serta had pelepasan cukai pendapatan bagi gaya hidup dinaikkan kepada RM2,500 kepada RM3,000. Seterusnya, berkaitan program iCitra dan penangguhan 6 bulan moratorium pinjaman. InsyaAllah, bayaran pertama iCitra akan dikreditkan kepada akaun bank ahli pada Selasa hadapan, iaitu mulai 3 Ogos nanti. Ini dijangka memanfaatkan seramai 4 juta ahli KWSP, manakala bagi moratorium permohonan telah pun dibuka awal bulan ini. Saya ambil kesempatan ini untuk menyarankan sesiapa yang menghadapi sebarang masalah dalam mendapatkan moratorium pinjaman untuk menghubungi BNM Telelink atau mendapatkan khidmat nasihat daripada AKPK bagi menguruskan aliran tunai mereka. KWSP juga membuka hotline iCitra untuk membolehkan ahli KWSP mendapatkan sebarang penjelasan. Selain daripada moratorium pinjaman bank, pemegang polisi insurans dan takaful juga akan layak untuk menikmati manfaat daripada inisiatif penangguhan pembayaran premium insurans dan sumbangan takaful yang dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Selain itu, tidak dilupakan, kerajaan juga melaksanakan penangguhan pinjaman pelajaran secara bersasar melibatkan JPA, MARA, PTPK dan PTPTN. Sebenarnya, Datuk Yang di-Pertua, banyak lagi bantuan-bantuan yang berbentuk tunai dan bukan kewangan yang telah disalurkan oleh kerajaan kepada rakyat sepanjang mengharungi pandemik COVID-19 ini. Di samping itu, terdapat juga bantuan-bantuan yang terus tersedia melalui kerajaan negeri dan pusat-pusat zakat negeri untuk dimanfaatkan rakyat yang memerlukan. Kerajaan terus berusaha untuk memastikan tiada golongan masyarakat tercicir seperti mana ungkapannya Amat Berhormat Perdana Menteri dengan izin, no one is left behind. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, aspek ketiga berkaitan pakej bantuan adalah tentang kelangsungan perniagaan. Sejak dari awal lagi, bila pakej-pakej ini diumumkan, kerajaan tidak pernah meminggirkan mereka yang giat mencuburi arena perniagaan. Apatah lagi kini mereka sedang bergelut dengan kekangan aliran tunai akibat penutupan sektor-sektor ekonomi. Kerajaan sedar bahawa para usahawan mempunyai pelbagai komitmen seperti bil-bil, sewa dan gaji pekerja yang perlu dibayar. Oleh kerana itu, bantuan yang berterusan telah dan sedang dilaksanakan bagi menjamin kelangsungan dan melonjakkan kembali perniagaan mereka. Pengusaha mikro serta perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS merupakan sumber utama pendapatan rakyat dan tulang belakang kepada ekonomi negara. Menurut data rasmi oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2020, PKS menyumbang sebanyak 38.2% daripada KDNK negara, manakala 48% daripada pekerja di Malaysia berada dalam sektor PKS. Ini belum mengambil kira mereka yang beroperasi dalam sektor informal. Oleh itu, bagi menjamin kelangsungan hidup PKS, kerajaan telah bersetuju untuk menampung sebahagian gaji pekerja melalui program subsidi upah atau PSU. Program ini telah mendapat sambutan baik dari golongan majikan. Dengan adanya PSU, PKS yang mengalami pengurangan pendapatan akibat COVID-19 akan diberi subsidi upah sebanyak RM600 sebulan untuk setiap pekerja dengan had 500 pekerja setiap PKS. Sesebuah PKS dengan 500 orang bekerja boleh menikmati jumlah subsidi hingga RM300,000 sebulan sepanjang tempoh program ini. Untuk makluman, kerajaan telah memperuntukkan hampir RM20 bilion untuk PSU dan setakat ini RM15.6 bilion telah disalurkan untuk memanfaat lebih 330,000 majikan dan insya-Allah menyelamatkan 2.8 juta pekerja daripada kehilangan pekerjaan. Melalui pemulih yang diumum baru-baru ini, kerajaan berjanji akan terus memberikan manfaat PSU kepada PKS-PKS yang terkesan sehingga keadaan kembali pulih dan mereka boleh beroperasi semula seperti biasa.
Langkah pemulihan PKS turut disokong oleh pelaksanaan moratorium pinjaman secara automatik selama 6 bulan di bawah prihatin yang bermula dari April hingga September 2020. Disusuli dengan bantuan bayaran balik secara bersasar yang diumumkan sewaktu Belanjawan 2021 dan pemulih baru-baru ini. Pelaksanaan moratorium ini secara asasnya bertujuan memberi talian hayat kepada PKS yang terjejas untuk melegakan kekangan aliran tunai dan dapat terus bertahan. Bagi memberi gambaran yang lebih jelas mengenai nilai bantuan serta sokongan yang boleh dimanfaatkan oleh PKS di bawah pakej-pakej ini, izinkan saya memberi contoh manfaat yang diterima oleh sebuah syarikat pengedar peralatan sukan yang mempunyai 35 orang pekerja. Disebabkan oleh penutupan sektor ekonomi berikutan COVID-19, mereka tidak dapat beroperasi sehingga menyebabkan kerugian. Oleh itu, mereka dikira layak untuk menerima bantuan seperti PSU, penangguhan levy dan moratorium pinjaman yang dianggarkan berjumlah RM370,000 bagi sepanjang tahun ini. Tambahan lagi, sekiranya syarikat ini mendapatkan pembiayaan baru, ia boleh meminjam sehingga RM50,000 di bawah skim pemerkasa yang ditawarkan oleh BSN. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan juga memahami denyut nadi para usahawan mikro yang terjejas dengan krisis ekonomi yang melanda negara hari ini. Mereka ini adalah peniaga kecil, aneka juadah, mereka lah tukang gunting rambut kita, mereka lah yang menjahit pakaian kita. Kebanyakan usahawan mikro mengharapkan jualan harian untuk terus hidup dan tidak mempunyai dana perniagaan yang besar. Mereka adalah kelompok yang cukup terkesan dan wajar terus dibantu. Sebagai usaha untuk meringankan beban kewangan mereka, kerajaan telah memperkenalkan tahun lalu Geran Khas Prihatin atau GKP, iaitu satu geran tunai khas yang diberi secara langsung kepada perusahaan mikro yang layak. GKP dapat memberi kelegaan kepada usahawan mikro dalam mengharungi rintangan ketika ini. Jika dikira bermula dari GKP 1.0 tahun lalu sehingga yang terkini di bawah pemulih, jumlah keseluruhan GKP yang telah dan akan disalurkan adalah RM6.1 bilion, di mana setiap usaha mikro yang layak boleh mendapat bantuan sehingga RM6,500. Kerajaan turut menyediakan pembiayaan mikrokredit melalui pelbagai agensi kerajaan, antaranya BSN, Tukun Nasional dan Agrobank. Kerajaan faham keperluan mendesak peniaga, maka telah sedaya upaya memudahkan prosedur permohonan dan kelulusan bagi setiap pemohon. Saya ingin berkongsi kisah sebuah usaha mikro yang menjalankan perniagaan gunting rambut dengan pekerja seramai 3 orang dan kini menyewa premis dimiliki MARA. Oleh kerana pelaksanaan PKP, mereka telah menanggung kerugian dan sedang berjuang untuk terus beroperasi. Pengusaha sebegini layak untuk menerima bantuan seperti PSU, GKP, penangguhan sewa premis serta moratorium pinjaman dengan nilai keseluruhan sehingga RM75,000 sepanjang tahun ini. Ini belum lagi mengambil kira skim pembiayaan mikrokredit yang layak dipohon oleh mereka. Selain daripada bantuan-bantuan kepada PKS dan usahawan mikro yang disebutkan tadi, kerajaan juga menyediakan dana bantuan khas kepada sektor tertentu seperti pengusaha di sektor pelancongan, pertanian, pengangkutan dan beberapa lagi bagi membantu mereka untuk beroperasi semula setelah keadaan kembali pulih. Keputusan bagi melaksanakan bantuan khas ini dibuat memandangkan kumpulan PKS ini antara yang terjejas teruk setelah berbulan-bulan tidak dibenarkan beroperasi. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menghuraikan mengenai prestasi ekonomi dan kedudukan semasa kewangan Kerajaan Persekutuan. Berikutan langkah penutupan ekonomi, KDNK negara telah menguncup sebanyak 5.6% tahun lalu. Malah, bukan hanya Malaysia yang terkesan, tetapi banyak negara lain seluruh dunia juga mengalami kemelesetan ekonomi. Seperti berapa contoh, Singapura yang berjunam 5.4%, United Kingdom mencatatkan pertumbuhan negatif 9.8%, Jepun negatif 4.7% dan Filipina negatif 9.6%. Namun setelah kita lebih memahami kesan wabak berkenaan, kita telah melaksanakan PKP yang lebih bersasar. Ini membolehkan aktiviti ekonomi terpilih untuk terus berjalan sekaligus memberi kelegaan untuk rakyat keluar mencari rezeki di samping mengurangkan tekanan ke atas beban kewangan kerajaan supaya dapat terus memberi bantuan. Dengan pelaksanaan PKP 3.0 baru-baru ini, negara telah mengalami kerugian KDNK sebanyak kira-kira RM1.1 bilion sehari, berbanding dengan kerugian sebanyak kira-kira RM2.4 bilion sehari sewaktu PKP penuh pada tahun Mac tahun lalu. Oleh itu, KDNK pada tahun 2021 dijangka mencatatkan pertumbuhan lebih rendah
berbanding anggaran awal sebelum ini, iaitu antara 6 hingga 7.5%. Anggaran rasmi akan diumumkan pada bulan Ogos bersama laporan suku kedua KDNK nanti, di mana kesan PKP dan pelaksanaan PPN ke atas ekonomi pada separuh pertama tahun ini akan dapat dilihat sepenuhnya. Sudah tentu krisis ini juga memberi kesan kepada pasaran buruh kita, walau bagaimanapun kadar pengangguran telah menyederhana kepada 4.5% pada bulan Mei berbanding 5.3% setahun yang lepas, iaitu kadar tertinggi sejak tahun 1990. Alhamdulillah, dengan membenarkan sektor ekonomi dibuka secara bersasar dan disokong dengan bantuan-bantuan yang telah saya sampaikan tadi, kita berjaya mengelak daripada kadar pengangguran naik dengan mendadak dan lebih ramai lagi pekerja diberhentikan. Malah sejak bulan Oktober yang lepas, tawaran untuk pekerja mahir telah mula meningkat hasil program-program kerajaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan yang lebih berkualiti. Datuk Yang di-Pertua, dari segi kedudukan kewangan, bajet 2021 telah dibentangkan dengan unjuran defisit fiskal sebanyak 5.4% kepada KDNK. Setelah mengambil kira gelombang COVID-19 pada awal tahun 2021 serta pelaksanaan PPN fasa 1 sejak awal Jun, kerajaan telah melaksanakan pakej bantuan tambahan, iaitu permai, pemerkasa tambahan dan pemulih. Pertambahan ini dijangka meningkatkan defisit fiskal di antara 6.5 hingga 7% kepada KDNK tahun ini. Saya ingin menekankan bahawa peningkatan ini bukanlah asing bagi negara kita. Berdasarkan data dari Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF, dalam memerangi wabak COVID-19, kebanyakan kerajaan di seluruh dunia telah memperuntukkan lebih daripada 16.5 trilion dolar Amerika dalam bentuk perbelanjaan fiskal. Ini telah menyebabkan purata defisit keseluruhan kepada KDNK untuk tahun ini akan mencecah 9.9% bagi negara baju, 7.1% bagi negara membangun dan 5.2% bagi negara berpendapatan rendah. Oleh itu, purata nisbah hutang kepada KDNK dunia juga dijangka meningkat sehingga 98.8% tahun ini. Bagi memastikan ketelusan perbelanjaan sepanjang krisis pandemik ini, Kumpulan Wang COVID atau KWC-19 telah ditubuhkan di bawah Akta 830 dan diluluskan oleh Parlimen pada tahun lalu. Peruntukan KWC-19 yang dibiayai oleh pinjaman kerajaan telah digunakan untuk perbelanjaan pakej-pakej bantuan serta perbelanjaan tambahan bagi menambah baik sektor kesihatan awam dan pelaksanaan PIK. Program-program kebajikan rakyat seperti subsidi upah, GKP, BPN, BPR dan sebagainya disalurkan melalui KWC-19. Setakat 30 Jun 2021, sejumlah 55 bilion ringgit telah dibelanjakan, di mana 38 bilion ringgit dibelanjakan tahun lalu. Sehingga akhir tahun, Datuk Yang di-Pertua, sehingga akhir Jun tahun ini, paras hutang statutory telah pun mencecah 56.8%. Namun ia masih di bawah had statutory 60% KDNK yang dibenarkan. Dengan ruang fiskal yang terhad, kerajaan tiada pilihan selain mengoptimumkan sumber pembiayaan sedia ada melalui rasionalisasi perbelanjaan, peningkatan hasil daripada ekosistem kerajaan termasuk penggunaan dana akuan serta bersedia meningkatkan had ceiling KWC-19. Dalam masa yang sama, kerajaan bersedia melonggarkan peraturan had hutang untuk menyokong pelan pemulihan ekonomi berdasarkan kemampuan keberhutangan negara. Oleh itu, kerajaan akan mengusulkan di dalam Dewan Yang Mulia ini candangan pindaan tersebut pada penggal akan datang. Memandang ke hadapan, langkah-langkah bagi mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan, terutamanya langkah berkaitan hasil adalah amat penting demi memastikan kedudukan kewangan kerajaan kembali kukuh dan berdaya tahan dalam tempoh jangka sederhana dan panjang. Sebelum pandemik COVID-19 melanda negara, kita berada di atas lantasan pengukuhan fiskal yang konsisten sejak negara beralih keluar dari krisis kewangan global pada tahun 2009, di mana defisit kita dikurangkan dari 6.7% kepada 3.4% pada 2019, sebelum meningkat semula kepada 6.2% pada tahun lepas. Oleh itu, setelah ekonomi kembali pulih, kerajaan akan melaksanakan langkah konsolidasi dan pengukuhan kedudukan fiskal kerajaan termasuk meluaskan asas hasil, mengukuhkan pentadbiran dan pematuhan cukai serta meningkatkan kecekapan perbelanjaan bagi mengawal paras defisit fiskal negara. Pengenalan strategi hasil jangka sederhana merupakan salah satu langkah bagi memastikan kutipan hasil mampu membiayai perbelanjaan kerajaan.
Selain itu, Akta Tanggungjawab Fiskal juga sedang digubal bagi menambah baik tadbir urus dan ketulusan dalam pengurusan fiskal negara. Namun, kerajaan memberi komitmen tidak akan memperkenalkan sebarang pembaruan fiskal selagi ekonomi belum stabil. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semasa sesi penerangan Pelan Pemulihan Negara tempoh hari, PPN merupakan strategi peralihan keluar dari krisis COVID-19 secara berfasa, teratur dan selamat. PPN mengambil pendekatan seluruh negara yang bersifat dinamik serta disokong oleh fakta-fakta sains dan penilaian indikator. Sebagai sebuah pelan yang berpandangan kehadapan dan anjal, ia bertujuan untuk memastikan keseimbangan dalam usaha kita menyelamat nyawa, memastikan kelangsungan hidup rakyat dan memelihara kesejahteraan ekonomi. Sukacita saya ingin maklumkan di sini bahawa portal Pelan Pemulihan Negara telah pun dilancarkan pada hari Isnin lalu. Seluruh rakyat Malaysia kini boleh melayari laman web Sawang www.pelanpemulihannegara.gov.my yang akan memaparkan indikator-indikator terkini serta maklumat berkaitan PPN, manfaat pakej-pakej bantuan dan juga pelaksanaan SOP terkini. Seterusnya, kesindambungan PPN akan diadun dan disusuli dengan usaha pemulihan dan pemerkasaan melalui bajet 2022 dan rancangan Malaysia ke-12 yang bakal dibentangkan di hadapan semua ahli dewan serta seluruh rakyat Malaysia dalam masa beberapa bulan akan datang. Datuk Yang di-Pertua, ingin saya tegaskan, kita tidak hanya mahu gah dengan pengumuman semata-mata, tapi juga ingin mencapai outcome dari pakej-pakej bantuan itu. Oleh itu, sebagai bukti bahawa kerajaan serius dalam memastikan bantuan-bantuan ini segera sampai kepada rakyat, Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional atau Laksana telah ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan. Laksana akan bertindak sebagai pemudah cara dan pemantau rapi pelaksanaan inisiatif serta bantuan yang diumumkan di bawah pakej-pakej rangsangan dan belanjawan negara. Laksana menyegera dan memantau pelaksanaan dengan mewujudkan koordinasi strategik dan bersepadu di antara 53 kementerian dan agensi bertujuan memudahkan tata cara, mengurangkan birokrasi serta membolehkan perkongsian data bagi melaksanakan semak silang maklumat penerima dan sebagainya. Alhamdulillah, berkat usaha ini kerajaan mampu bergerak dengan lebih pantas bagi membantu mereka yang terkesan. Bukan itu saja, Kementerian Kewangan juga telah menyediakan ruang yang luas kepada rakyat memberikan maklum balas melalui beberapa saluran seperti pusat panggilan dan portal manfaat belanjawan. Semua maklum balas akan dikaji supaya penyelesaian boleh dirumuskan untuk menyelesaikan isu yang timbul dan rakyat tidak terhenti daripada menerima bantuan. Kerajaan juga mendukung usaha bagi menjamin ketulusan pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ini. Sehubungan itu, pihak laksana telah menghasilkan 63 naskah laporan laksana yang mempericikan status pelaksanaan pakej-pakej rangsangan dan penerangan isu-isu semasa yang relevan. Maklumat juga dibuat naik di akaun Facebook dan portal rasmi Kementerian Kewangan. Saya suka saya umumkan juga bahawa maklumat mengenai status penyaluran pakej-pakej ini boleh didapati melalui portal Kewangan Rakyat yang akan dilancarkan hari ini. Portal Kewangan Rakyat akan menjadi platform sehenti bagi mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan penyaluran bantuan kepada rakyat dan perniagaan. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akui walaupun telah melaksanakan lebih 450 program dan inisiatif melalui pakej-pakej bantuan, masih terdapat ruang untuk penambahbaikan. Memandang ke hadapan, insya-Allah kami akan meneliti segala maklum balas, tuntutan dan permohonan yang diterima untuk dipertimbangkan lebih-lebih lagi dalam rangka bajet 2022 nanti. Seperti yang saya nyatakan pada awal bicara tadi, dalam masa kita menangani krisis ini, sebarang inisiatif atau bantuan haruslah dilaksanakan dengan tata cara fiskal yang berkhidmat tanpa menjejaskan ketahanan kewangan semasa ataupun kedudukan fiskal pada hari-hari akan datang. Namun apa yang pasti, kerajaan telah membuktikan dengan 8 pakej dalam masa hanya 15 bulan bahawa kita sentiasa mendengar dan sedia bertindak supaya rakyat dan ekonomi dapat terus bertahan dalam tempoh mencabar ini. Yang paling utama sekarang, kita perlu giatkan usaha memvaksinasi kurang-kurangnya 80% penduduk dewasa di seluruh negara. Saya pasti rakyat tidak mahu lagi menoleh ke belakang setelah terkurung untuk tempoh sekian lama. InsyaAllah tahun ini, once and for all, kita tamatkan segala duka durjana. Pelan Pemulihan Negara dengan tema Menang Bersama dirangka sebagai hala tuju peralihan keluar dari krisis ini secara segera, sistematik dan selamat. Melangkah ke hadapan, kita harus bersedia
Kita semua harus bersedia untuk menyesuaikan diri, bergerak dari kemulut pandemik ke situasi yang endemik, merentas satu realiti baru dan membina semula negara. Datuk Yang di-Pertua, saya tidak berhasrat untuk berucap panjang. Sebelum saya menoktahkan ucapan ini, saya ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang sudi bertemu dengan pasukan Kementerian Kewangan untuk berkongsi idea tentang kesemua pakej-pakej bantuan, belanjawan negara dan kini pelan pemulihan negara. Wakil-wakil dari perniagaan dan industri, pakar-pakar bidang, pihak NGO dan pastinya ahli-ahli Dewan ini sendiri yang merangkumi pelbagai parti politik dan latar belakang, semuanya telah menyampaikan pandangan bernas mereka atas niat ikhlas membela nasib rakyat dan negara. Usaha kerjasama sebeginilah yang saya pasti rakyat mahukan dari kita. Walau di masa lain kita berbeza haluan, tetapi di saat negara memerlukan, kita ketepikan semua perbezaan itu untuk tangani krisis ini bersama. Dengan izin, let us uphold the spirit of collaboration for the good of the nation. Truly, we can be better. United, we are stronger together. Datuk Yang di-Pertua, saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Ahli-ahli Yang Berhormat, saya ingin memaklumkan bahawa teks penerangan Yang Berhormat Menteri Kewangan sebentar tadi boleh dimuat turun melalui kod QR yang telah dipaparkan di tablet di hadapan meja Yang Berhormat sekalian. Saya menjemput Yang Berhormat Bagan yang akan berucap untuk masa yang sama dengan Yang Berhormat Senator Menteri, tetapi tolak 10 minit sebab Yang Berhormat Bagan mencadangkan bahawa Yang Berhormat Port Dickson akan mengambil 10 minit tersebut. Saya dimaklumkan oleh speaker. Saya jemput lepas Yang Berhormat Bagan, masa yang sama tolak 10 minit, saya akan jemput Yang Berhormat Pekan. Silakan. ini kena diskam macam ni. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih atas jemputan untuk memulakan perbahasan dalam sesi Parlimen khas ini. Saya amat kesal dengan menyaksikan bilangan jangkitan dan juga kematian yang mengerikan hari demi hari, yang mencecah rekod setiap hari. Dan pada masa yang sama, ekonomi adalah dalam keadaan terubang-ambing dan terbantut yang amat menakutkan. Dan adalah perlu untuk menyelamatkan bukan sahaja nyawa, tetapi juga mata pencarian dengan satu anjakan baru COVID-19 dan satu plan normalisasi ekonomi menerusi suntikan dana tambahan sebanyak 45 bilion ringgit dan juga moratorium pinjaman bank tanpa faedah sehingga akhir tahun 2021. Anjakan COVID-19 dan juga plan normalisasi ekonomi mestilah bergerak sejajar dengan bergerak daripada sekatan atau COVID sifar kepada satu dasar mitigasi yang menyesuaikan diri hidup bersama COVID dan beralih daripada sekatan pergerakan penuh kepada sekatan pergerakan bersasar yang boleh mengurangkan kesan ekonomi yang buruk. Pembukaan semula ekonomi secara berperingkat mestilah membatalkan perbezaan di antara perniagaan yang perlu dan tak perlu. Kerana ini adalah satu perbezaan palsu. Semua perniagaan adalah perlu kerana mereka mahu hidup dan dapat pendapatan. Serta juga memasukkan pengeluaran surat kebenaran daripada MITI dan juga kementerian yang selalu disalahgunakan. Ini juga harus dihapuskan. Plan normalisasi ekonomi akan membenarkan ekonomi dibuka semula. Kerana pada tahun 2020, kita boleh anggap ini adalah satu tahun di mana sasaran ekonomi tersasar. Diunjurkan defisit bajet
sebanyak 6%, tetapi sebenarnya 6.2%. Kadar pengangguran adalah dianggarkan 4.2%, tetapi yang sebenarnya adalah 4.5%. GDP dianggap akan susut sebanyak 5.5%, tapi susut 5.6%. Sasaran ekonomi Malaysia untuk tahun ini juga akan mengulangi sasaran tersasar seperti yang berlaku pada tahun 2020. Contohnya, divisi bajet akan diturunkan daripada ramalan 5.4%, sebaliknya akan naik kepada 7%. Kadar pengangguran tidak akan dikurangkan kepada 3.5% seperti mana yang diramalkan pada Belanjawan 2021, tapi dijangka naik kepada 5%. Utang dan juga liability dijangka akan melebihi 1.3 trilion ringgit. Dan di sini saya harap Yang Berhormat Menteri boleh berikan jumlah penuh utang dan liability kerajaan. GDP juga telah diturunkan. Ramalannya yang agak optimistik dalam Belanjawan 2021 ialah sehingga 7.5%. Tapi kini dijangka diturunkan kepada 4%. Sungguh pun melaksanakan 8 pakej rangsangan ekonomi sebanyak 530 bilion ringgit dan Belanjawan 2021 sebanyak 322.5 bilion ringgit, iaitu belanjawan yang paling besar dalam sejarah Malaysia. Dengan kata lain, ekonomi kita tidak akan menjalani normalisasi pada akhir 2021 dan tetap akan lebih kecil berbanding dengan akhir 2019, iaitu tahun terakhir Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Penguncupan ekonomi sebanyak 5.6% pada tahun 2020 telah menjejaskan perniagaan kecil dan juga pekerja biasa, khususnya IKS. Sumbangan IKS atau industri kecil dan sederhana kepada GDP atau KDNK telah susut sebanyak 7.3% pada tahun 2020 mengikut Jabatan Perangkaan. Susutan 7.3% ini adalah lebih tinggi daripada perniagaan bukan SME, di mana mereka turun sebanyak 4.6% saja. Inilah kali pertama sumbangan SME atau IKS kepada GDP adalah lebih rendah berbanding dengan GDP negara dan juga sumbangan perniagaan bukan SME sejak tahun 2004. So bermakna kalau perniagaan besar kesannya tidak begitu buruk berbanding dengan SME. Kita lihat semangat SME kepada GDP untuk 2020 adalah 38.2%. Berbanding dengan 2019, 38.9%. Ini menunjukkan impak besar negatif ke atas isi rumah negara kita. Kerana SME ada 1 juta SME dan mereka merangkumi 98.5% syarikat-syarikat di Malaysia. So, kesannya besar kerana mereka juga menggajikan 7.3 juta rakyat Malaysia pada tahun 2020 yang merupakan 48% daripada semua pekerja di Malaysia. Bila IKS gagal, kadar pengangguran akan naik lebih tinggi daripada 4.5% sekarang. Mengapa kerajaan boleh begitu yakin bahawa 8 pakej rangsangan ekonomi sebanyak 530 bilion ringgit dan Belanjawan 2021 sebanyak 322.5 bilion ringgit boleh menyelamatkan 1 juta SME ini? Satu kajian daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada 4 hari bulan Jun melaporkan bahawa 90% daripada SME dan mikro menghadapi risiko gulung tikar.
Association of SME juga mendedahkan bahawa 100,000 SME telah gulung tikar tahun lepas dan 50,000 lagi SME menghadapi risiko gulung tikar dalam tahun ini. Sejak MCO pertama dikenakan pada tahun lepas, Malaysia menghadapi kerugian ekonomi yang dianggarkan sampai atau sekurang-kurangnya 500 bilion ringgit. Dan ini begitu sukar dan menyulitkan untuk SME dan pekerja biasa yang menanggung beban yang besar, lebih besar berbanding dengan syarikat besar. Itulah sebab utama mengapa 8 pakej rangsang ekonomi sebanyak 530 bilion ringgit tidak berkesan adalah kerana suntikan dana secara langsung hanya 83 bilion ringgit saja. Dengan bakinya diberikan dalam bentuk pinjaman, jaminan dan insentif bukan kewangan. Apakah gunanya memberikan potongan cukai bila perniagaan tak ada untung langsung kerana tak ada pendapatan oleh kerana PKP ini? Ini bagi pun tak bermakna. Adalah satu keperluan untuk membuat satu anjakan ekonomi, merangka satu plan normalisasi ekonomi untuk membenarkan ekonomi membuka semula supaya negara boleh balik ke normal kepada tahap 2019. Formula lama atau kaedah lama untuk memberikan bantuan one-off tidak boleh diterima pakai lagi kerana ini hanya financial band-aid dengan izin dan tidak akan melindungi mata pencarian pekerja biasa dan juga rakyat Malaysia yang menghadapi masalah kewangan. Perlunya ada bantuan kewangan secara berkala dan kerap untuk menyelamatkan pekerjaan, perniagaan dan juga mata pencarian. Pertama, daripada 45 bilion ringgit suntikan dana secara langsung, 35 bilion ringgit harus digunakan untuk membantu perniagaan boleh terus kekal survive dalam bentuk subsidi utility, upah dan sewa, insentif gaji dan juga pengambilan kerja untuk mewujudkan pekerjaan baru, geran kewangan, insentif kewangan bukanlah pinjaman atau jaminan kerana banyak yang tidak layak kerana mereka tak ada sebarang pendapatan. YB Bagan, mohon Pasir Gudang 1 minit mencelah YB. Ya, sekejap saya habis ini nanti saya bagi. Terima kasih. Industri pelancongan kehilangan 100 bilion ringgit dalam tahun lepas dan dijangka menghadapi kerugian yang sama. Tapi tidak ada sebarang bantuan untuk membolehkan industri yang menyumbangkan 16% kepada GDP untuk terus hidup. Ia macam bayi yang dibuang. Bayi yang dibuang tanpa sebarang bantuan yang bermakna. Kedua, moratorium pinjaman bank tidak bermakna tanpa dikecualikan faedah. Dan juga tidak hanya diberikan kepada individu tetapi juga harus diberikan kepada syarikat. Impak negatif kepada pendapatan bank adalah kecil saja. Dijangka di antara 0.5% kepada 6% untuk kebanyakan bank. Mengecualikan compound interest dan bayaran denda lewat tidak akan membantu peminjam. Mereka membayar kos faedah yang sama semasa mereka masih tidak ada sebarang pendapatan. Tidak seperti moratorium pertama tahun lepas. Faedah untuk pinjaman sewa beli tidak dikecualikan. Untuk pemegang kad kredit juga tidak takluk di bawah moratorium ini. Tetapi mereka hanya dibiayai semula dalam bentuk pinjaman tetap tanpa menjejaskan faedah terbayar.
Sesi penerangan Menteri Kewangan telah pun selesai. Saudara, 1 jam pertama celahan berlaku menyebabkan sesi penerangan Menteri Kewangan berlangsung lewat. Antara ahli parlimen yang membuat celahan ialah Paul Dickson, Puchong, Jelutong dan Sepang. Selepas itu, tepat 11 pagi, Menteri Kewangan telah memberi penerangan berkenaan dengan pakej-pakej bantuan ekonomi. Katanya vaksinasi adalah kunci utama untuk pemulihan ekonomi negara. Beliau turut berkata kerajaan akan mempertimbangkan program bakul makanan sedia ada untuk masa hadapan. Mengenai pakej-pakej rangsangan, 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi telah diperkenalkan sejak negara dilanda pandemik. Baik saudara, saya ingin kongsikan 8 pakej tersebut. Yang pertama prihatin PKS tambahan, penjana, kita prihatin, permai, pemerkasa dan pemulih. Nilai keseluruhan RM530 bilion. Untuk tahun lepas, pakej yang dilaksana berjumlah RM305 bilion atau 22.7% daripada KDNK negara. Saudara, ahli parlimen baik kerajaan, pembangkang ataupun bebas boleh mengajukan pandangan dan soalan. Kesemuanya akan dijawab menteri pada sesi penggulungan. Baik saudara, saya ingin kongsikan juga mengenai dengan pakej terbaru iaitu pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih yang baru saja diumumkan bulan lalu. 3 fokus utamanya meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Dengan peruntukan RM150 bilion, kerajaan komited mahu menyediakan bantuan untuk seluruh rakyat Malaysia menerusi pemulih. Dan pada awalnya telah diperkenalkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat iaitu prihatin pakej pertama dan seperti yang kita ingat kisah Makcik Kia yang mendapat manfaat lebih RM8,600 melalui pakej tersebut menjadi tarikan rakyat ketika itu. Dan pakej prihatin telah diumumkan Perdana Menteri ketika negara berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Saudara, mesyuarat khas Dewan Rakyat seterusnya minggu depan Isnin 2 Ogos juga hari terakhir mesyuarat khas Dewan Rakyat Pegal ketiga Parlimen ke-14. Isnin ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merangkap Menteri Pertahanan akan memberikan penerangan berkenaan pelaksanaan darurat. Saudara, anda boleh terus mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung. Kami bawakan di RTM Klik hingga Dewan ditangguhkan sekitar pukul 5.30 petang. Baik, sekian dahulu. Saya Bimalah Kasturi Wirasami. Salam hormat.